Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah huwa rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa hu Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wala manja minallah illa ilaihi amma ba'du. Sidang penonton, sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pejuang-pejuang kebenaran, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli nikmah. Berbicara lagi kita pada malam yang penuh barakah ni, insya-Allah. Walaupun sedikit lewat kita mula, insya-Allah. Ada teknikal sikit tadi. Moga-moga Allah rahmati kita, insya-Allah. Kita mohon Allah permudahkan live kita pada malam ni. Semalam pun ada gangguan sikit, ini hari pun ada sedikit. Namun kita mohon Allah bantu kita. InsyaAllah tadi pun saya dah bersiaran kuliah maghrib jemputan di Madrasah Insani Ampang. Dan malam ni kita bersiaran lagi untuk siri pengajian online kita pada malam yang penuh barakah ni, insyaAllah. Terima kasih kepada siapa yang dah bersiaran, para jemaah yang dimati Allah SWT yang telah bersiaran dengan saya pada malam ni, insyaAllah. Yang baru, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang ke pengajian online Hakikat Kehidupan Lisanul Haq. Dalam kitab malam ni, Lisanul Haq, insya-Allah. Moga-moga pengajian kita ini membawa kefahaman. Allah bukakan pintu kefahaman, insya-Allah. Perbetulkan niat kita supaya Allah bantu untuk berikan kefahaman. Dan insya-Allah, moga-moga Allah bantu kita juga untuk mengamalkan apa yang telah disampaikan, insya-Allah. Khair, meneruskan kajian ilmu kita pada malam yang penuh barakah ni, sebelum tu mari kita sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله Bismillah masya Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT, pada malam yang penuh barakah ini, insya-Allah
sebelum kita kupas ataupun kita syarahkan tajuk yang saya akan syarahkan pada malam ni. Malam ni saya nak tumpukan sikit pada perbincangan konspirasi. Itu dia. Konspirasi Dajjal dan kehidupan kaitan dengan lisanul haq ni. Baik, saya nak kaji dan nak syarahkan tentang tajuk ini, tuan-tuan. InsyaAllah tak ambil masa yang lama. InsyaAllah kita akan sambung juga pengajian ini nanti dalam bab konspirasi. Kenapa saya nak tekankan tajuk ni malam ni? Sebab saya nak memberi bagaimana kaedah kita. Sebab beberapa soalan datang kat saya, terutamanya bagaimana nak berhadapan dengan ujian akhir zaman satu bab, kemudian teori-teori konspirasi ni, tuan-tuan. Kan? Yang share dengan saya tentang teori-teori tentang perubatan, teori-teori tentang keadaan yang kita cuba nisbahkan dengan penyakit sekarang dan macam-macam lah. Dan cuma di sini pada malam yang penuh barakah ni, bagaimana kita nak bahaskan permasalahan ini, kehidupan lah ni. Termasuk dalam perbahasan, bagaimana kita nak pastikan bahawa adakah ianya kalam kebenaran ataupun kalam kebatilan. Bersandarkan tajuk konspirasi Dajjal dan kehidupan. Bantu sebarkan dulu, tuan-tuan. Bantu sebarkan dulu. InsyaAllah, sebab ada notification tak naik, tak tahu kenapa. Jadi bantu sebarkan pada sahabat-sahabat kita. Yang tempoh kurang lebih ni insyaAllah, alhamdulillah, dalam tempoh kurang lebih 45 minit ni insyaAllah, pukul 11 suku kita berhenti. Saya nak sentuh beberapa angle ataupun beberapa sudut pandang. Bagaimana kita nak merungkai kemelut ataupun kekeliruan permasalahan atau persoalan yang biasanya dikaitkan dengan teori konspirasi. Asal-asa berlaku, kita akan kaitkan dengan teori konspirasi. Yang ini kita nak tekankan. Adakah semua teori atau percakapan itu mempunyai kebenaran ataupun sekadar sangkaan? Ini nak tekankan malam ni. Jadi terima kasih kepada yang dah menonton. InsyaAllah, alhamdulillah. Mari kita fokus pada pengajian kita malam ni. Dan seperti biasa, niatkan bagi sesiapa yang punyai mungkin permasalahan-permasalahan dalaman yang melibatkan gangguan-gangguan ataupun kesihatan, niatkan rawatan melalui pengajian. Niatkan insyaAllah, ya Allah, malam ni aku dengar kuliah ni insyaAllah untuk merawat segala apa saja penyakit yang ada dalam badan aku ini. Dan insyaAllah mana yang InsyaAllah tak ada apa-apa masalah, Ustaz. Saya tak ada masalah gangguan. Bermaksud, niatkan untuk kuatkan. Maksudnya antibody. Kita, vitamin, vaksin nak dimasukkan dalam hati kita ni supaya semakin kuat. Kita nak dengar ataupun semakin kita, bagi yang sihat, mendengar majlis ilmu. Maksudnya dia tak ada masalah. InsyaAllah, alhamdulillah. Alhamdulillah, maksudnya Allah tidak izinkan lagi permasalahan yang berat-berat berlaku pada dia. Adapun yang dia dengar itu adalah menguatkan dia supaya memberi sandaran ataupun bagi yang bermasalah keliling dia, dia boleh jadi rujukan, boleh jadi sandaran. Sebab penting. Sebab itu contoh, orang sihat, orang sakit. Allah jadikan ada yang sihat, ada yang sakit. Kenapa ada yang sakit, ada yang sihat? Kenapa tak semua sakit? Sebab pertamanya itulah kehidupan. Kehidupan itu berpasangan. Ada sihat, ada sakit. Wallahi, Allah buat yang sihat lebih ramai daripada yang sakit. Wallahi. Sebab untuk menjaga. Allah buat yang sihat supaya boleh menjaga yang sakit. Kalaulah ramai yang sakit, sehingga yang sedikit yang sihat, bermaksud itu dah penghujung dah tu. Dan nak habis dah tu. Itu kaedah dia. Jadi bermaksud ramai yang sihat untuk menjaga yang sakit. Baik, jadi seperti juga kita pada malam ini. Bagi yang mendengar, yang mengikuti pengajian kita ni insya-Allah, bagi yang ada kekuatan itu, dengarlah untuk menimba lagi kekuatan supaya membantu mungkin sekeliling kita. Keadaan sekeliling kita yang memerlukan bantuan-bantuan mungkin nasihat. Mudah-mudahan tuan-tuan. Saya selalu ingatkan agar anda semua mengambil peluang ini untuk memantapkan kekuatan yang ada, antibody badan kita insya-Allah. Baik, jadi sidang jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang penuh barakah insya-Allah, saya nak kaitkan bagaimana teori yang dikatakan konspirasi. Teori-teori konspirasi ini yang mana teori ini akan memberi kesan kepada pandangan, pemikiran kita. Bagaimana pandangan dan pemikiran kita hari ini
boleh terjejas dengan kalau kita tidak melihat kepada kebenaran. Baik. Jadi sebenarnya memulakan Allah SWT. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Saya nak lontarkan satu persoalan. Satu persoalan yang mana ditanya kepada saya. Ustaz nak tanya ni, apa dia? Bagaimana Ustaz pandangan Ustaz tentang teori-teori yang cuba dilontarkan? Seperti teori-teori konspirasi yang cuba mengambil alih dunia lah contohnya. Yang dia tanya saya tu kan. Ni saya hanya ambil balik persoalan dan saya lontarkan jawapan dia. Baik, jadi sebenarnya yang muliakan Allah SWT. Saya tanya satu soalan kepada dia balik. Dalam apa pun teori yang berlaku dalam hidup kita ini, ataupun masalah, ataupun musibah, ataupun ujian, ataupun berbagai apa pun keadaan yang cuba mengambil alih keamanan, keselamatan dalam sesuatu keadaan. Ingat, keselamatan, keamanan itu milik Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa laika ya'udus salam. Allahumma antas salam, ya salam, ya salam, ya salam. Sebab itu kesejahteraan, ya salam, nama Allah. Yang pertama saya tanya. Bermaksud barang siapa yang nak wujudkan kekacauan, yang nak wujudkan suasana kegelisahan, suasana kegalauan, suasana yang boleh mewujudkan pergaduhan. Anda kena ingat, anda kena berhadapan dengan ya salam yang menjaga keselamatan. Anda bayangkan yang pertama, teori ini mudah je kalau kita nak lihat secara menyeluruh. Kalau sebuah negara itu, tuan-tuan, sebuah negara itu dia ada Majlis Keselamatan Negara. Majlis Keselamatan Negara itu menjaga keselamatan dan keamanan. Nampak? Keselamatan dan keamanan. Dia ada majlis, dia ada badan berkuasa, pihak penguasa. Baik, cuba kita bayangkan, tuan-tuan. Kalau sebuah negara itu dijaga, diurus tadbir oleh Majlis Keselamatan Negara. Yang mana Majlis Keselamatan Negara ini sangat akan menjaga keselamatan negara masing-masing. Dia tidak akan benarkan apa saja ancaman yang berlaku. Betul tidak? Setuju? Okey, baik. Kalau kita ambil teori tadi, kita ambil lah Dajjal. Dajjal ni, kalau buka tentang hadis, banyaklah cerita hadis tentang Dajjal. Saya tak mau sentuh bab itu. Kita boleh syarahkan nanti. Cuma saya nak bagi tahu Dajjal ni wujud dalam keadaan yang mana Nabi kata akan satu tiba nanti wujudnya. Antara tanda-tanda besar nanti. Ini Dajjal, antaranya Dajjal. Dajjal yang mana Nabi Isa AS akan bunuh. Yang akan bunuh Dajjal. Cuma Dajjal ni dikaitkan dengan kuncu-kuncu dia. Dia ada kuncu-kuncu dia. Kuncu-kuncu dia itu apa? Mudah cerita. Kuncu-kuncu dia ni adalah yang akan mewujudkan provokasi. Yang akan mewujudkan keadaan yang tidak stabil. Yang mewujudkan keadaan di luar keamanan. Cuba merampas kuasa. Cuba mengambil alih tampuk kuasa. Pemerintahan dunia. Sehingga dikaitkan dengan New World Order. Contoh, New World Order. Dengan teori kata dia akan mematikan ramai orang. Macam-macam lah teori yang cuba orang timbulkan. Cuma saya akan ingatkan satu perkara. Apabila dia mengaitkan sistem dunia. Ini bumi dan dunia ni, tuan. Dia sentuh bukan kecil, tuan. Sentuhnya besar. Melibatkan sistem dunia. Anda kena ingat. Dia kena berhadapan dengan, kalau negara, Majlis Keselamatan Negara. Kalau dunia, Majlis Keselamatan Dunia. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Sebab tu kalau kita rujuk dalam suratul Imran ayat 58. Wa makaru makarallah wallahu khairul makirin. Wa makaru makarallah. Kamu mengancang. Allah juga merancang. Sebab Allah izinkan. Apa yang berlaku, Allah izinkan berlaku. La tataharraku zarratun biiznillah. Tidak akan bergerak walau sebesar zarah. Tidak akan bergerak walau sebesar zarah. Melainkan semuanya itu dengan biiznillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Bermaksud, muka Allah belum izinkan banyak nak tanya. Bila tengok datang kuliah tak tanya. Maksud dah terjawab lah tu. Pertanyaan kita tak sepertinya pertanyaan kita tu perlu ditanya. Anda kena faham. Tak sebenarnya persoalan yang timbul dalam fikiran anda tu perlu dilontarkan. Kadang-kadang sangkaan saja. Kadang-kadang sangkaan saja.
ataupun persoalan-persoalan yang tidak perlu diwujudkan pun. Okey? Sebab tu kadang-kadang ada soalan-soalan bila nak tanya hilang. Allah tak izinkan, betul lah tu. Sebab apa Allah tak izinkan? Sebab soalan itu tidak perlu. Ada soalan-soalan yang menimbulkan persoalan, dan timbulkan persoalan. Dan ada persoalan-soalan yang mesti dijawab. Okey? Sebab kalau kita layan semua persoalan, maka bersoallah kita. Betul tidak? Baik, berbalik tadi. Maka apabila berlakunya tadi, teori tadi, Allah kata dalam surah Al-Imran ayat 54, "Wa makaru makarallah wallahu khairul makirin." Puak-puak ni mengancam juga tuan-tuan. Apa puak-puak ni? Dajjal. Dan diketuai oleh siapa? Ingat, Iblis. Saya selalu cakap, Iblis adalah presiden bagi segala kejahatan yang ada. Pun dengan izin Allah. Iblis dapat permission untuk menyesatkan kita ni dengan siapa? Dengan izin Allah lah. Allah bagi izin. Dia minta izin untuk beri tangguh. Dan dia takkan matilah sampai kiamat. Dan naik presidennya adalah Dajjal. Dan kuncu-kuncunya siapa? Syaitan lah. Iblis, Dajjal, syaitan. Ya, termasuklah dengannya kalau syaitan ni jin-jin kafir. Ya, termasuklah korin. Semua benda-benda yang masuk dengan kejahatan-kejahatan ni, bisu ni, amarah bisu ni syaitan lah. Dia ada 3 level saja. Manusia yang ikut ideologi Iblis, ideologi Dajjal, itu akan duduk dalam kelompok syaitan. Orang yang tauhid, orang yang fasik, orang yang munafik, itu golongan-golongan. Dan golongan-golongan tauhid, munafik, fasik, murtad, syirik, ini semua dalam golongan kelompok-kelompok yang akan bawa ideologi Iblis. Satu. Pegang satu je. Pegang satu poin besar. Apa dia rancang? Dia akan rancang kehancuran. Tak ada lagi, ingat yang merancang keamanan hanya Islam saja. Agama Islam, agama yang merancang keamanan. Agama yang memperjuangkan kesejahteraan. Kerana pemiliknya itu memiliki nama sifat Ya Salam. Nampak? Berlawanan dengan Ya Salam, itu konspirasi, kontroversi, provokasi. Itu sebab marah, amarah bisu, kemarahan-kemarahan itu semua jalur lewat Iblis. Kerana asas kepada kejahatan itu berpunca daripada kemarahan. Bermula kejahatan kerana kemarahan. Mana ada orang, saya ni nak buat jahat sebab apa? Saya rasa sayang sangat. Tak ada tuan-tuan. Dia pandangan iri. Sebab tu ada penyakit ain. Dia pandang tuan-tuan. Siap engkau. Dia macam tu dia. Kau buat aku kau rampas laki aku Contoh. Kau kacau bisnes aku Kau nampak. Itu apa saja pandangan, panahan, kedengkian tuan-tuan. Bermula daripada kemarahan itu sumbernya api. Bila sumber api ni tuan, sebab itu kebanyakan kalau kita lihat contoh Palestin, Syria, yang diketuai, yang mana cuba untuk ambil alih tanah di Palestin untuk Israel. Anda mereka ambil tanah dengan apa tuan? Dengan pengebuman. Mereka wujudkan satu gerakan gerila, bunuh orang Islam. Sebab ini kalau kita lihat, cuma dipanggil Islamic phobia. Kenapa nisbah fitnah Islam tu kepada kita pula yang suka buat kemarahan, kehancuran? Pertama, memang itu agenda mereka. Mereka cuba alihkan supaya Islam itu yang nampak marah-marah. Islam itu yang nampak sebagai kehancuran. Sedangkan Islam tidak. Yang kedua, ditambahkan pula oleh penganut Islam itu sendiri yang bersifat amarah. Ini yang bahaya. Sebab apa? Macam mana nak buat orang marah? Teori konspirasi dia. Dia rancang tuan-tuan. Dia rancang supaya buat kita marah. Macam mana nak buat orang ni marah? Dia masukkan elemen dunia. Dia buat orang berebut sebab dunia. Baik. Jadi itu pecah-pecahan dia, tuan-tuan. Pecah-pecahan dia. Sebab dia akan masuk kepada perkara yang boleh menyebabkan perpecahan, kehancuran, penceraian, perebutan, pergaduhan. Apa dia? Dunia. Melibatkan apa? Dollar and cents. Duit. Duit. Baik. Berbalik dengan teori tadilah. Dengan penjualan vaksin lah. Macam-macam. Saya tak mau sentuh tentang detail tentang perkara itu. Saya nak bagi tahu,
adakah kata-kata itu yang menyebabkan sehingga mewujudkan satu ketakutan? Ingat, ini kalam batil. Apa contoh kalam batil? Perbincangannya menimbulkan kebimbangan, kerisauan, menyebabkan kita duduk dalam keadaan tidak selamat. Sedangkan Islam tidak ke arah itu. Islam, tuan-tuan, kalau nak katalah sekarang ni zaman-zaman yang terancam, dulu lagi terancam juga. Yakni sebelum yang mana kedatangan Islam. Zaman baginda Nabi SAW. Yang mula-mula dapat wahyu. Nabi SAW, 10 orang pertama masuk Islam. Kemudian 13 tahun menyebarkan Islam di Mekah. Kemudian berpindah di Madinah. Waktu itu lebih takut, tuan-tuan. Tetapi datang Islam, Nabi ajar tentang apa? Nabi ajar tentang ketenangan. Nabi suruh berbalik kepada Allah yang Maha menenangkan. Tengok, hati-hati. Sebab ada dua ideologi yang akan masuk di sini. Ada satu ideologi yang cuba menghuraikan teori konspirasi ini sehingga masyarakat Islam berada dalam kebimbangan, ketakutan. Akhirnya memikirkan benda itu. Dia memikirkan perancangan konspirasi, memokuskan, mengalih perhatian kepada perancangan mereka. Sebenarnya, kalau ikutkan kepada konsep iman, konsep tauhid, konsep akidah adalah apa? Tidak akan berlaku sesuatu perkara melainkan dengan izin Allah. Rujuk surah Ali Imran tadi, ayat 54. Wa makaru makarallah wallahu khairul makirin. Adapun sekiranya mereka merancang betul untuk menghancurkan kita, anda kena ingat, Allah juga merancang. Perancangan Allah itu lebih baik. Bermaksud, mereka kena berhadapan dengan Allah. Macam contoh tentera Abraha, tentera bergajah, mereka merancang untuk meruntuhkan Kaabah, tuan-tuan. Siapa yang menjaga Kaabah? Allah. Bagaimana Allah jaga? Allah hantar burung ababil. Waktu itu ada yang boleh melawan? Tak ada, memang. Waktu itu gajah, tuan-tuan, gajah yang ada waktu itu yang hantar ke tentera Abraha tu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tentera gajah, tuan-tuan, tahu gajah? Bukan gajah Asia. Bukan ajak kat zoo kita tengok tu. Ni gajah memot tu. Memang tak pernah lagi orang tengok gajah yang ada waktu tu. Dia punya kaki dia sedia pemeluk, besar pemeluk. Yang berbulu tu, tuan. Yang ada apa? Kat belakang ada bonggol tu. Siapa yang berani lawan? Katalah kita hari lagi nak berhadapan dengan konspirasi Dajjal. Memang kita tak terlawan. Anda menangis mata darah pun tak boleh lawan. Melainkan dengan bantuan Allah. Dengan bantuan Allah, Nasrullah, pertolongan Allah. Allah hantar burung ababil, tuan-tuan. Teori ini sama dengan Nabi SAW berhadapan dengan kaum Quraisy, kafir Quraisy ketika berperang, perang Badar Al-Kubra. Allah hantar malaikat turun. Wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Yang melontar bukan engkau wahai Muhammad, Allah kata, yang melontar aku. Bayangkan. Cerita ni Lord of the Ring tiru. Tentera malaikat turun. Nampak semua yang gagah-gagah perkasa turun. Kita tak nampak lah. Orang kafir nampak, tuan-tuan. Kecut perut orang berhadapan dengan malaikat. Baik, maksud dia, perlukah kita takut dengan konspirasi ini? Itu persoalan kita. Perlukah kita duduk dalam berfikir-fikir, habislah kita? Sebenarnya, trik dia, prasangka dia nak mengalihkan perhatian. Hati-hati. Sebab tu jangan terlampau kita tumpukan kepada perancangan musuh ni sehingga kita lupa Allah juga ada perancangan. Dan perancangan Allah Ta'ala itu sudah pasti menyelamatkan orang beriman. Sudah pasti. Wallahi. Allah tidak pernah mungkir janji. Allah tidak akan membiarkan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullah. Allah tidak akan membebankan. Allah tak akan buat kita terbeban, tuan-tuan.
Kalaulah teori konspirasi Dajjal ni satu bebanan bagi kita, Allah takkan izinkan berlaku. Melainkan hanya untuk siapa? Orang beriman saja. Orang tak beriman terkenalah tuan-tuan konspirasi itu. Maksudnya akan terselamat daripada musuh-musuh Allah ni orang beriman dah. Jadi lebih baik kita persiapkan diri kita, tengok keadaan iman kita. Itu sepatutnya perancangan kita. Bukan sibuk dengan perancangan teori konspirasi tadi. Itu Allah jaga. Tentera Ababil, Allah hantar. Burung Ababil. Burung kelicap dia tuan-tuan. Besar burung kelicap dia. Sekali turun, batu api neraka dia bawa tuan-tuan. Yang bawa main. Kalau pertolongan Allah sampai ni, tak ada siapa boleh halang. Muhammad Al-Fatih, tenteranya. Bagaimana pertolongan Allah sampai? Kapal 70 biji angkat. Satu malam. Yang mana ikut teori akal, fail. Tapi teori iman, tiada yang mustahil. Jadi, sidang jemaah yang mulia Allah SWT. Sebab itu, kalau kita lihat, apa pun perancangan, apa pun permasalahan yang anda sedang hadapi sekarang ni. Oh, saya disantuk orang, saya dikenakan orang, ustaz, saya ni macam-macam kita fokus kepada permasalahan tadi. Anda kena ingat, setiap yang terjadi itu semua di dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Soalnya sekarang, kita ni di pihak beriman atau sebaliknya? Adakah kita ni di pihak yang layak mendapat pertolongan Allah? Apa ciri orang layak mendapat pertolongan Allah? Orang beriman. Setara mana iman? Sebenar-benar iman. Apa ciri yang sebenar-benar iman? Lam yakhsha illallah. Yang hanya takut kepada Allah. Jadi kalau datang teori-teori ni tuan-tuan membanjiri kita. Alhamdulillah, saya dikabarkan tadi, banjir mula surut di certain area. Tadi tunjuk satu rumah sahabat kita ni, mak mertuanya, surut dah airnya, penuh dengan selut semua. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Waktu tahun bila, masa Kelantan banjir dulu, saya pernah stranded kat sana 2 hari. Tahun 2014 tak silap dah. Orang tanya, ustaz, dari mana air ni datang, ustaz? Terus saya jawab, dari Allah air ni datang, kepada Allah air ni dikembalikan. Itu. Mana pergi air yang banyak-banyak tu tiba hilang? Dari Allah. Bumi telan air tu. Hujan berhenti. Hilang. Dari mana air datang? Masuk bumi. Macam mana masuk? Jangan tanya. Bukan usaha kita. Kita pun tak korek bumi, mana nampak. Allah nak bagi peringatan. Baik, membanjiri ni. Teori-teori konspirasi membanjiri hidup kita ni. Sampai hilangnya keyakinan kita kepada pertolongan Allah. Ingat, inilah konspirasi Dajjal dan kehidupan. Dia cuba bagi tahu, dia saja nak tunjukkan perancangan dia, tuan-tuan. Anda jangan terpengaruh dengan konspirasi dia. Supaya kita ni sibuk mengkaji tentang dia. Sedangkan dia tak perlu dikaji pun. Yang suruh dikaji itu tentang Allah. Dalilnya mana? Ingat surah Al-Alaq ayat 1. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqa. Bacalah dengan nama Tuhanmu pada segala kejadian. Allah suruh tengok dia. Allah suruh kaji perancangan Allah. Apa maksud kaji perancangan Allah? Tengok tanda-tanda kebesaran Allah. Kan? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar tila ayatil lil ulil albab. Allah kata. Dalam kejadian langit malam siang berganti. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar tila ayatil lil ulil albab. Anda dapat bagi tanda-tanda bagi orang berakal. Tuan-tuan, Allah jadi tengok peredaran malam, peredaran siang, kejadian langit tanpa tiang, kejadian bumi yang hidup segar, bugar. Banyak lagi yang nak dikaji, tuan-tuan. Nampak? Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Tuan-tuan, banyak dalam ayat Quran suruh kaji kejadian Allah. Bukan kaji kejadian musuh, tuan. Depa ni no value. Perancangan depa walaupun blueprint depa hebat, tapi no value, tak ada nilai. Sebab apa? Sebab kamu kena berhadapan dengan Allah. Kamu nak rampas tempat ini, Allah punya.
Lawan Allah lah dulu kalau boleh. Setakat hari ni tak ada sejarah peradaban manusia menang lawan Allah, tuan. Ha. Namrud kalah dengan serangga, nyamuk Allah hantar nak lalat dia, serangga dekat hidung. Duduk sini. Mati tension, tuan. Mati tension. Allah buat. Allah kalau datangkan, maksudnya apa? Kalau kita punya bahasa, hantar budak-budak je. Pemilik tak payah sambut tangan pun. Hantar orang dia je. Orang pun level paling bawah sekali. Dah terbaring dah. Hantar air, kalah dengan air. Nabi Nuh AS kalah dengan air. Hantar angin, terbang, tuan. Dengan air kalah air, dengan angin kalah angin. Dengan serangga kalah kita. Macam contoh, kalau kata COVID ni, tuan. Kalau katalah dia buat pandemik dengan teori konspirasi penyakit yang dia perancang. Siapa yang hidupkan penyakit tu? Bukan Allah. Allah kan? Dah. Jadi, senjata makan tuan panggil. Allah buat tak mati-mati penyakit tu. Baru tahu. Ingatkan boleh jual vaksin. Buatlah ikhtiar katanya. Allah juga yang menjadikan. Allah juga. Maknanya, macam contoh Fir'aun. Kita tahu Fir'aun mati macam mana. Tahu Fir'aun ni punya kebal, tuan. Fir'aun. Dia resedung tak ada. Sesema pun tak ada. Migraine. Anda ingat dia ada masa nak sakit kepala? Tuan-tuan, mati lemas, tuan. Keluar head front page. Fir'aun mati lemas. Mati lemas? Kita dengar pun kelakar, tuan. Ingatkan mati bertarung ke? Hebat sangat ke? Tak, mati lemah. Namrud mati tension, stres. Anxiety dah ada zaman Namrud dah. Dia ni, lalat dia tepi tak mau hilang. Mati, tuan. Namrud mati stres. Firaun mati lemah. Ababil nak runtuh Kaabah. Mati kena baling batu. Kena baling batu. Kita dengar kelakar, tak? Kena baling batu mati. Tapi tanya balik, jangan main-main batu api neraka. Main. Allah kalau nak hina, Allah hantar tentera yang paling rendah. Belum lagi Allah hantar tentera malaikat. Hantar tentera malaikat, habis ranap, kan? Apa? Allah hantar Israfil, ya? Tiup sangkakala, hancur. Israfil, tiup sangkakala, tuan. Sekali tiup, hancur semua. Itu kiamat. Tak siapa boleh lawan. Habis. Kena tiup, tuan. Allahu Akbar. Jadi, di mana kegentaran yang sepatutnya kita gentar? Yang kita gentar itu perancangan Allah. Bukan perancangan makhluk. Perancangan makhluk ni senang dipatahkan dengan ilham yang Allah bagi. Tapi kalau perancangan Allah, tuan, tak ada siapa boleh kalahkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maknanya di sini, kita kena faham. Jangan nampakkan sangat. Walaupun Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi, bagi yang mengikuti pengajian ini insya-Allah. Betul, mereka dipanggil tuan-tuan dalam perang salib. Saya bagi tahu. Mereka ni, dia tahu dekat mana kelemahan. Umat Islam ni, dia takkan segar di iman. Di hati Allah jaga. Tuan-tuan, sidang jemaah mulakan Allah Ta'ala. Pegang satu ni. Hati Allah jaga. Tak ada siapa boleh hancurkan hati kita. Tak ada siapa boleh kacau hati kita. Sebab Allah jaga. Habis tak bolak-balik, itu sebab kita pula yang membiarkan hati tidak ikut kehendak dan suruhannya. Buat maksiat, terbalik. Taat, tegak balik. Tapi siapa yang menjaga? Allah. Sebab tu bila Allah jaga, doa ke Allah kan? Allah jadikan. Okay, baik. Kat mana gangguan yang berlaku? Pikiran. Dipanggil perang saraf. Perang saraf, tuan-tuan. Perang saraf. Saya ulang banyak kali. Dia akan masukkan doktrin kefahaman ideologi. Ada yang inbox saya tanya, Ustaz, boleh tolong kupas tentang New Age movement, teori-teori tentang mind power lah, teori tentang neuro linguistic programming system.
mudah je saya cakap. Saya tentang aura lah, tentang elektromagnetik, gelombang, apa benda lah, macam-macam lah, tuan-tuan. Tak ada masalah benda tu. Sebab benda tu semua duduk dekat perception, fikiran. Itu saja. Walaupun perception ini memang ada nilainya di sisi agama, itu akal. Kita orang manusia ni diangkat darjat kerana ada akal lah. Dan akan direndahkan darjat kerana akal juga. Apa dia? Tak guna akal. Akal ni, bila ini yang mahal, tuan, dia tempatnya di sini lah. Walaupun dalam ni otak. Tapi akal ni bukannya otak, tuan. Akal ni adalah peranan yang menggerakkan ataupun fungsi yang menggerakkan otak itu. Dia membuat kita boleh berfikir. Sebab akal tak nampak. Akal perkara gaib. Baik, cuma dia duduk pada pemikiran. Jadi, pemikiran ni akan ditanam untuk memikirkan kebendaan. Itu saja. Tak payah pening-pening. Apa pengajian tentang New Age movement ke, New Age ni ke, Law of Attraction ke, Law of Quranic Attraction ke, Law of Universe ke, the aura ke, the apa ke, dia punya orientasi mind. Lepas tu dia kaitkan body and soul. Dia kaitkanlah mind, body and soul. Tapi yang kontrol semua apa? Mind. Betul tak? Mind, power, control everything. Jadi dia kontrol lah mind tu. Betul lah tu. Bagi dia mind, minda itulah yang kontrol semua. Jadi apa yang dia buat adalah dia kontrol lah minda. Dia buatlah entertainment. Dia buatlah apa saja yang boleh memprogramkan minda. Apatah lagi nak masukkan pahaman-pahaman kapitalis, materialistik, pahaman-pahaman keduniaan, ketakutan, berpunca daripada sangkaan. Benda tu tak ada pun. Jadi dia programkan otak kita ni lah. Dan dia punya pahaman memang begitu. Dia panggil think rich, fikir kaya. Think, apa lagi? Think apa? Semua think lah. Semua think ni nak buat. Dan orang beriman, dia menguasai akalnya. Bukan akal yang menguasai kehidupannya. Iman menguasai akal. Akal digunakan untuk memikir kebesaran Allah SWT. Bila fikir kebesaran Allah, Allah bagi ilham. Bagaimana untuk mengurus takbir kehidupan. Jangan pula keluar statement, bukan fikir kebesaran Allah je, Ustaz. Nampak no tak ngaji? Geram kadang ada orang statement macam tu. Akal ni Allah punya. Memang fikir pasal Allah je lah. Tapi kerana apabila kita memikirkan kebesaran Allah, Allah bagi ilham. Untuk fikiran ini dijadikan sebagai alat atau panduan untuk membina kehidupan. Bersandarkan ilham tadi. Allah bagi berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran, kefahaman sebagai contoh, Ibn Sina. Dapat ayat Al-Quran. Siapa kata dalam masa Al-Quran ni tak ada semua ilmu, baik mengucap balik. Sebab semua ilmu ada dalam Quran. Ini ilmu semua daripada Al-Quran. Mashaf Al-Quran, daripada Al-Quran inilah keluar semua ilmu. Takkan semua ada dalam Quran, Ustaz? Macam tak sempurna je. Nampak? Al-Quran sempurna. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini kitab tak ada keraguan, petunjuk bagi orang bertakwa. Banyak kajian, banyak coding, banyak makna-makna tersirat. Sebab tu balaghahnya, tafsir bil ayahnya, asbabun nuzulnya. Nak kaji Al-Quran, ya Rab, tak terkaji. Sebab apa? Kalamullah. Bukan kalam manusia, kalamullah. Khair. Jadi maknanya dia kebendaan dimasukkan dalam pemikiran. Kebendaan, kekuasaan. Habislah, mereka ni berkuasa. Habislah, mereka nak ambil kita ni. Habislah kita umat Islam. Habislah. Apa yang habisnya? Ekonomi kita dipegang oleh mereka. Habislah. Apa yang habisnya? Kalau saya tanya berkali-kali, apa yang habisnya? Yelah, nanti ekonomi pegang duit kita. Mereka boleh pegang duit, tapi tak boleh pegang rezeki. Mereka boleh pegang manusia, tapi tak boleh pegang nyawa. Tentu, Aziz dan Jemaah mulia Allah Ta'ala, Palestin, Syria, Syam.
Kalau nak cerita data kematian tuan-tuan, Allahu Akbar. Kita nampak macam, ya Allah, tempat tu Ustaz, tempat bom tu, tempat medan pertempuran. Tapi di sebaliknya adalah pintu syurga. Sebab apa? Syuhada, syahid. Kalau suruh pindah dekat kita kat Malaysia, tak nak, bagi free tak nak. Biar mati syahid kat sana. Berapa kebanyak kena bom tuan. Mereka boleh pegang orang, boleh. Tapi nyawa, tak. Ada je kelahiran, ada je orang, tak habis-habis. Mereka cuba buat kajian. Ada satu kes pada saya tanya, saya baca tu, memang tak masuk logik akal. Dia kata, dia akan matikan 80 teori manusia. Hanya 20% saja yang akan hidup. Saya cakap, mudah-mudahnya dia nak matikan orang. Anda ingat nyawa tu di tangan Illuminati ni. Di tangan Freemason. Senang-senang dia nak matikan. Tuan-tuan, nyawa di tangan ajal. Di tangan Allah. Di kuasa Allah. Nampak iman goyang. Kajian tu daripada orang kita juga tu. Orang agama. Kadang-kadang tu Allah bagi kita pun. 80% di sekitar. Ada persentage akan ada golongan dia saja yang akan hidup. Oh, hebat mereka boleh atur manusia tuan. Kita fikir logik pun. Kalau silap dia pun mati dulu. Duk kaji, stres-stres cabut wire. Apa? Mati extension. Boleh? Boleh. Dia pun nak mati ke orang, dia tak tahu mati tu Allah punya. Nampak tak? Sebab itu, cara kita nak keluar pada konspirasi-konspirasi ini adalah kembali dengan akidah. Tauhid. Kembalikan kekuasaan yang sebenar. Memang dari sudut mata, sangkaan, kita seakan-akan dalam ancaman. Tapi ingat, kita ada iman untuk kembali kepada ketenangan. Kembalikan, innalillah ya Allah. Kalau ya pun ya Allah. Kalau ya pun, kita berlindunglah dengan Allah. Kita pastikanlah kita dah jadi orang benar-benar beriman. Ini kaedahnya. Sebab itu nanti, tuan-tuan, dalam hadis, dalam akhir zamannya, saya petik dalam buku peristiwa akhir zaman ni, tentang hadis yang mengatakan ujian dahsyat terhadap iman. Ini lebih bahaya, tuan-tuan. Ini lebih bahaya. Apa dia? Apa kata Nabi SAW? Qala Rasul, badiru bil a'mali fitana kaqita'il lail muslimil yusbihu rajul mu'mina wa yumsi kafira. Au yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ini lagi bahaya, tuan. Apa dia? Kata Nabi SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah kamu beramal sebelum menemui fitnah. Iaitu apa? Ujian berat terhadap iman. Ini fitnah ni. Apa fitnah ni? Ujian berat terhadap iman, kata Nabi. Nabi suruh segera. Badirul bi'amal fitana. Segera beramal sebelum fitnah datang. Apa dia fitnah terhadap iman? Macam mana fitnah terhadap iman? Seumpama malam yang sangat gelap. Seorang yang masih beriman di waktu pagi, kemudian di waktu petang, dia sudah menjadi kafir. Iman tuan-tuan tu pagi, petang kafir. Bayangkan punya bahayanya. Atau seseorang yang masih beriman di waktu petang, kemudian pada esok harinya ia sudah menjadi kafir. Allahu Akbar. Dan kenapa perkara ini berlaku? Kata Nabi, itulah dengan menjual agama dengan sedikit dari mata benda dunia. Ini lebih bahaya, tuan-tuan. Ini sepatutnya kita kena tengok keadaan kita. Kita kena kaji. Akan tiba satu masa nanti Nabi kata fitnah yang amat dahsyat seperti gelap malam, pekat. Seperti mana tu? Pagi beriman, petang kafir. Petang beriman, pagi kafir. Allahu Akbar. Sebab apa berlaku ni? Jual agama kerana nak dunia. Ni bukan kata, mula fikir orang lain ni. Ni fikir, ni muka agamawan ni. Pasal jual agama, ustaz kena. Tak pasal-pasal, ustaz lah kena jual agama. Yang mengucap, yang mengaku agama Islam tak jual agama.
Jual agama ni selagi mana yang mengucap dua kalimah syahadah, la ilaha illallah. Anda jual agama kerana nak dapat dunia. Anda jual keyakinan anda kerana takutkan tiada duit. Sanggup jual halal dan haram bergantung kepada perkara kebendaan. Sanggup tinggalkan solat kerana nak cari duit. Sanggup campur adukkan halal dan haram untuk cari duit. Sanggup bergaduh dengan laki sebab nak cari duit. Sanggup tinggalkan ketaatan sebab nak cari duit. Berapa ramai? Hati-hati tuan. Kerana nak habuan dunia tuan. Menyimpan kebenaran demi mendapatkan kebendaan. Ini berlaku. Yang ini lebih bahaya fitnahnya daripada Dajjal. Dajjal tadi dia masuk, dia cuik-cuik sikit, kita terkesan lah. Orang yang lemah iman macam tadi ni, dia boleh bertukar-tukar, dia akan terkesan dengan konspirasi Dajjal. Hati-hati tuan-tuan. Sebab itu, antara penguat, antara perkara yang mesti kita pertahankan di akhir zaman ini adalah keimanan kita. Keimanan kita tuan-tuan. Jadi sedang jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini yang kita takut tuan-tuan. Bicara soal sunnah tapi tidak mengamalkan sunnah. Bicara soal sunnah tetapi nak melakukan produknya saja. Ini yang takut tuan-tuan. Bercerita soal harta, tapi bercerita soal sedekah, tapi sebenarnya nakkan harta. Bicara soal zakat, tapi cerita ni nak kumpul harta. Buat kiraan zakat cukup haul, zakat berapa. Jadi dikira dulu zakat ke depan. Dah melanggar kaedah haulnya. Konon-konon, bila kita niat untuk zakat, nanti Allah bagi harta tu banyak. Nampak tidak? Hati-hati. Ini yang jarum-jarum yang mewujudkan teori konspirasi Dajjal ini semakin menjadi-jadi. Nampak? Terpengaruh dengan kemewahan dunia, terpengaruh dengan kesusahan dunia. Dengan kita mengambil langkah untuk mempromosikan dunia, menggunakan agama. Sebab tu setengah-setengah guru ni tuan-tuan, orang yang syadid dalam agama, dia susah sikit macam contoh. Saya terutama. Ya, kita memang, kita ada untuk supply, kita perlukan, orang panggil apa, overhead, kita perlukan ya kelangsungan. Ustaz, tak nak jual produk ke apa ke, tak salah Ustaz. Bukan tak nak. Boleh. Orang bercakap tuan-tuan, tolak batu kayu, lagi-lagi boleh berdalil ni. Bagi dalil lah. Jadi, cuma bimbang, saya. Ni pandangan peribadi. Saya tak nak nanti kerana melariskan jualan. Bukan sebab saya nak perjuangkan sunnah atau agama itu. Kerana bimbang saya punya overhead tak lepas. Sebab tu rupanya, ada guru-guru yang dia bismillah tawakkaltu ala Allah. Nampak macam tak bersih sebab dia nak jaga. Kalau dia pun sama terjun dalam fitnah ini. Allah letih lah tuan. Siapa lagi nak yakin untuk perjuangkan agama itu dengan pemberian Allah? Bukan tak nak kita terjun. Cuma kita tak nak pergunakan, bimbang kita pergunakan agama. Jual agama tuan-tuan. Isteri, jual agama. Awak patut jadi isteri yang hebat. Awak jual agama. Apa dia? Dengan memandang rendah dengan saranan agama solehah. Jual lah. Pak tu. Awak macam mana dah terpaksa? Dah terpaksa. Siapa nak bayar rumah, bayar kereta, dah terpaksa. Sedangkan benda tu tidak menjadi pun bebanan dari awal. Tapi sebab pemikiran doktrin tadi, kapitalis. Nakkan rumah, nakkan kereta, lalas sekali, tak terbayar. Lalas sekali, dah terbeban. Lalas sekali, kena ada duit. Lalas sekali, lalas sekali itulah dia. Sembah duit. Allahu Akbar. Ni dia. Kita sibuk tuan-tuan. Hari-hari semua orang sibuk nak survive. Betul tak? Survival je. Adakah kita sibuk survive untuk akhirat atau sibuk survive kat dunia sekarang ni? Untuk survive dunia atau survive akhirat?
tepuk datanya iman. Itu yang perlu kita renungkan. Aku duk sibuk ni pagi tadi, aku dah survive. Senang kat dunia ke senang kat akhirat ni? Aku balik pun nak letih-letih ni, nak masak lagi nak. Mula hati-hati. Bukan tak boleh, tapi berhati-hati. Sebab inna likulli ummatin fitnah wa fitnah ummati al-mal. Nabi kata. Semua umat ada fitnah, dan fitnah umatku adalah harta. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sedang jemaah memulakan Allah SWT. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah. Khair. Haluan. Hakuan tu haluan kiri dan haluan kanan. Baik, jadi sedang jemaah memulakan Allah Ta'ala. Itulah sikit sebanyak konspirasi. Kita jangan terpengaruh dengan perbahasan-perbahasan itu, tuan-tuan. Itu kesimpulan dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Selagi mana kita beragama Islam, selagi itulah kita ada potensi menunggang agama kita sendiri. Bukan ustaz-ustaz je, bukan asatizah saja. Semua yang beragama Islam. Anda boleh menunggang agama anda untuk dapatkan dunia. Hati-hati. Ini berbalik pada hadis tadi, pada Abu Hurairah radhiyallahu an, akan datang fitnah akhir zaman yang begitu pekat, siang Islam, malam kafir, malam Islam, siang kafir. Allahu Akbar. Kenapa menjual agama demi keuntungan dunia? Apa maksud agama? Ingat, berbalik pada kepercayaan. Agama itu bermula dengan kepercayaan. Kita menggadaikan kepercayaan kita kerana bimbangkan ketiadaan dunia. Gadaikan kepercayaan Allah yang memberi rezeki, sehingga takut tak ada duit. Takut tak ada duit dengan meninggalkan suruhan Allah. Ini berlaku. Contoh solat. Tak apalah, lambat pun tak apalah. Yang penting solat, ustaz. Dia keluar dalil. Dia duk keluar dalil dah, keluar dalil darurat. Cerita berdegang-degang bab ekonomi, tuan-tuan. Tapi bab selawat, bab syariat, tunggang langgang. Ekonomi ummah, tapi masih tengok dunia tu besar. Masih kagum dengan kejayaan dunia. Tuan-tuan, sudah jemaah mulakan Allah Ta'ala. Kalau kita masih kagum dengan dunia, maksud kita terikat dengan konspirasi Dajjal. Dajjal, Iblis, Syaitan dan sekutu-sekutunya, itu adalah dengan mengalihkan pandangan hamba-hamba Allah supaya menjadi hamba dunia dengan melihat kehebatan dunia. Itu misi dia. Kagum dengan orang yang ada kehebatan-kehebatan dunia. Tak kisahlah kehebatan dunia itu dari bentuk apa, tuan-tuan. Yang nampak, kedudukan, keilmuan. Ilmu pun dunia juga. Kedudukan ilmu. Ini hebat ni, Oh, jangan main ni. Ini makam tinggi ni. Kagum. Sebab tu talbih iblis boleh masuk dengan, tadi cerita tadi ulama maksud contoh, kagum dengan kedudukan. Kagum dengan pangkat, kagum dengan harta, kagum dengan populariti, kekaguman itu dialihkan kepada keduniaan. Sehingga kita takbir Allahu Akbar. Ingat, tuan-tuan, antara zaman hadis Nabi maupun hadis, antara perkara pertama dalam kitab Tazkiyatun Nafs, yang pertama yang ditarik oleh Allah tu khusyuk, tuan-tuan. Apa makna khusyuk itu? Ya, khusyuk itu perbincangannya khusus ataupun lebih besar dalam solat. Tapi ingat, sebenarnya pada solat ada rukun. Apa dia? Qauli Allahu Akbar. Ketika sebut Allahu Akbar, tak ada nilai. Ni teori dia. Ini gerak gempur dia. Sehingga kita kalau Allahu Akbar dah tak ada nilai, takkan tengah-tengah tu baru nak jadi, tuan-tuan. Kalau start engine pun tak boleh start dah. Anda jangan ingat tengah-tengah boleh start. Allahu Akbar tu ini bukan angkat takbir. Takbir ni sunat. Sebutan lafaz. Hati-hati yang pakai emas, solat pakai emas ni jangan dalam hati pula, tak sah solat. Kena dengar kurang-kurang telinga kita sendiri. Allahu Akbar. Bunyi. Allahu Akbar. Hilang.
Sebab apa? Sebab apa tak rasa hebat dengan kalimah Allahu Akbar? Sebab duk nampak dunia hebat. Tu jelah. Nampak konspirasi Dajjal hebat. Nampak hutang hebat. Nampak orang berjaya hebat. Hebat, 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 hebat. Last sekali, mana Allah? Tak ada. Hebat dengan dunia lah. Bukan dengan Allah. Ini hati-hati. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, jadi sedang memulakan Allah Ta'ala, sehingga cukup setakat tu dulu. Dah sudah syukur dah. Moga-moga Allah rahmati perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni. Terima kasih banyak kepada yang meluangkan masa untuk malam ni. InsyaAllah. Sedikit sebelum tu, saya go through scroll sikit. Mana mungkin ada soalan satu dua yang saya dapat pandang tadi. InsyaAllah. Dan kita akan sambung lagi perbincangan ni pada siri akan datang. Saya nak tumpukan supaya kita biar Allah bagi kefahaman terhadap perkara ni. Sebab saya tekankan tajuk ni dah mula beberapa orang yang tanya saya tentang konspirasi ni. Saya kena tekankan balik. Dan benda ni saya pernah kaji dulu suatu ketika dahulu. Tapi setelah kita munajat minta tolong petunjuk dengan Allah, Allah bagi ilmu. Tumpu pada pengajian. Jangan risaukan dengan perancangan depa itu. Perancangan depa itu semua lemah. Perancangan Allah sahaja yang akan berjaya, tuan-tuan. Kalau kita duduk dalam perancangan Allah, insya-Allah kita akan selamat dunia akhirat. Baik, insya-Allah. Insya-Allah besok kita akan ada kuliah. Saya besok akan bersiaran dengan Allahumma salli ala Muhammad. Nanti saya tag dekat page saya. Saya tak akan bersiaran di page ini, di page satu lagi di sekolah Asyakirin tak silap. Sama-sama imarahkan mentauhidkan keluarga. Dia akan bersiri tu. Minggu pertama dan minggu kedua hari Rabu. Bermaksud minggu besok, minggu pertama. Minggu kedua ada satu lagi. Mentauhidkan keluarga dan mungkin yang nak tahu tentang parenting, saya akan fokus kepada page itulah. Saya akan susunkan bagaimana perbincangan rumah tangga ataupun keluarga yang mesti dimulakan dengan tauhid. Mentauhidkan rumah tangga. Nanti ada tajuk pula nanti mentauhidkan perkahwinan ataupun akidah songsang dalam rumah tangga ke. Itu part lain. Yang besok saya nak cerita tentang mentauhidkan rumah tangga, keluarga. Tajuk besok adalah halangan-halangan. Apa halangan-halangan nak mentauhidkan ini? Terutama dalam rumah tangga. Macam mana nak cakap dengan anak-anak? Macam mana nak bangunkan kefahaman? Bagaimana Luqmanul Hakim, tuan-tuan? Awal-awal mula bercakap dengan anaknya dah la tusyrik billah. Ini mesti kita kuasai ilmu ni insya-Allah untuk kita menguatkan lagi kita punya jamaah kita, iaitu keluarga, ahli keluarga, supaya tidak terdedah dengan kekacauan akhir zaman ini. InsyaAllah bertemu besok malam insyaAllah ya. Baik, terima kasih kepada semua yang dah menonton bersama dengan saya pada malam ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Allahu Akbar. Mohon ampun, mohon maaf di atas segala ketelanjuran kata, terkurang bicara, terkasar kata, terlebih, terkurang, mohon ampun. Moga-moga Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Moga-moga apa yang disampaikan pada malam ini tercapailah maksud dan tujuannya dengan kefahaman yang Allah berikan. Mampulah kita mengamalkan segala ilmu yang disampaikan insya-Allah. Kita mohon pada Allah Ta'ala sentiasa jauhkan, hindarkan kita daripada segala fitnah. Ingat, antara doa juga jangan ditinggalkan sebelum lagi salam. Siapa hafal baca, siapa tak hafal lintahkan saja. Iaitu minta jauh. Na'udzubika min azabil jahannam wa azabil qabr. Wa fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnah masihid dajjal. Itu doa Nabi ajar tu. Minta lindung daripada azab kubur, azab api neraka, fitnah kehidupan, fitnah kematian dan fitnah dajjal. Minta jauh. Dan moga-moga kita mohon Allah angkat musibah balak banjir ini yang melanda dengan tenang semuanya kembali seperti sedia kala. Mohon Allah bagi peluang kita lah penghujung-penghujung ni mampu perbaiki balik. Kita angkat mohon mengayu Allah, please tenangkan balik keadaan, bagi peluang kita untuk struggle balik untuk persiapkan kehidupan akhirat nanti. Kita dah banyak nak susah, survive, nak senang kat dunia, lupa kita kena survive untuk senang di akhirat sana. Jadi mudah-mudahan
second lip ini, pusingan kedua ni, ketiga ke keempat, moga-moga Allah Ta'ala berikan peluang kepada kita semua insya-Allah. Baik, cukup setakat tu dulu. Aku lu qali hadza